Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Super great. Ayeye ni satu bahasa daripada Afrika. Sebab saya setiap hari cakap dengan dia orang kan. So dia orang cakap sikit je ayeye, cakap sikit je ayeye. Sebab tu dah terlekat dah ayeye kan. So saya tanya dia, ayeye ni apa? Ayeye ni macam marilah macam itulah. So kalau dia orang sebut ayeye tu, dia akan sebut super great dekat belakang. So ramai-ramai lah ayeye. Okey, so tuan-tuan, alhamdulillah berikan tepukan gemuruh untuk juruacara kita Tuan Haji Syahid. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih semua tuan-tuan dan puan-puan. Selamat petang, salam sejahtera kepada Mr. Balan dan juga Mr. David. Betul? Oh, saya sangat teruja sebenarnya hari ni. Sebab pertama kali saya jumpa wakil daripada bangsa India, sahabat kita yang akan penetrate India market. Dan juga Mr. Sri ya. Thank you for coming. Okay. So alhamdulillah tuan-tuan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah izin dan kurnianya pada petang ini kita dapat dipertemukan. Saya minta maaf saya pakaian saya agak casual sebab Kak Yati call saya on the spot. Semalam dia call saya ingat hari Ahad minggu depan. Tapi saya tanya dia, Kak, tiba-tiba dia hantar, Kak, ni kita dah booking hotel. Sekejap saya tengok, ni bila ni? Ahad depan ke Ahad ni? Dia kata, besok bos. Masya Allah, dia kata, besok. Saya kata, saya sepatutnya hari ni saya dah sampai ke Kedah. Tapi oleh kerana Kak Yati kata besok, saya cancel saya punya trip ke Kedah dan saya datang ke sini juga hari ni. Terima kasih. Okay. Dan sebenarnya ini juga adalah satu sejarah bagi kita semua. Bukan saja mungkin untuk diri anda tuan-tuan, tapi bagi diri saya sendiri. Kerana sebelum kita pergi lebih lanjut, saya ingin ucapkan terima kasih lagi sekali, ucapan yang tidak terhingga kepada abang kita, Abang Hussein daripada Singapura. Berikan tepukan gemuruh daripada Singapura. Dia jumpa dengan saya dekat Kuala Lumpur bang saya nak panggil cikgu, tapi dia kata jangan panggil cikgu. Cikgu pakai topi mana? Maco dia kata, panggil abang. Saya panggil tukar daripada cikgu, panggil Abang Hussein. Dia kata nampak muda sikit, pakai topi boleh sama. Okey, Abang Hussein dan terima kasih daripada Singapura. Ada lagi puan Kak daripada Singapura. Dan saya percaya kebanyakannya tuan-tuan dan puan-puan yang ada dalam bilik ini datang daripada seluruh Johor, betul? Ada luar daripada Johor tak? Angkat tangan yang luar daripada Johor. Saya seorang je lah. Saya seorang je. Okey, terima kasih sekali lagi kerana perjumpaan ini kita rancang last minute sebenarnya. Kalau ikut perancangan awal, kita nak buat setelah saya balik daripada Kenya. Minggu depan 6 hari bulan saya akan ke Kenya. Selama 1 minggu. 1 minggu di Kenya. Kita ada program di sana, nanti kita cerita pasal Kenya. Dan kita plan untuk perjumpaan ni sepatutnya lepas saya balik daripada Kenya. Sebab Kak Yati kata bagi ada cerita banyak sikit. Dia kata tak pergi Kenya pun cerita banyak. Abang Kak Haji Syahid 1 minit tak cukup. Ni 1 minit boleh? Tak boleh? Okey. So alhamdulillah kita rancang walaupun last minute, tapi kita dipertemukan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipertemukan juga pada petang ni tuan-tuan. Berikan tepukan gemuruh untuk diri yang bangga. Dan saya percaya tuan-tuan dan puan-puan ni adalah orang yang jauh lebih berpengalaman daripada saya. Saya tengok semua usia-usia, mungkin ada usia ayah saya dah, usia abang-abang saya, ayah-ayah saya dah. Saya terima kasih kerana bagi peluang untuk tengok company ni, untuk tengok dengan lebih detail, dengan lebih terperinci. Hala tuju bagaimana kita nak bawa company ni ke satu tahap yang luar biasa, insya-Allah. Tanpa anda semua tuan-tuan, saya tak mampu buat ini seorang diri. Dan saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih juga di atas kepimpinan yang tak lain dan tak bukan tuan-tuan. Kita berikan tepukan gemuruh untuk Tuan Sani kita dan juga Puan Yati kita. Kerana dengan izin Allah, saya dipertemukan dengan mereka. Walaupun bermacam dugaan halangan yang kita tempuh di peringkat awal,
tapi kita sebulat suara, seia sepakat, sehati sejiwa, kata kita teruskan, Kapten. InsyaAllah, Kak. Selagi mana hayat di kandung badan, kita akan teruskan perjuangan ini. Boleh? So sebelum kita pergi lebih lanjut, tuan-tuan, izinkan saya kenalkan sikit sebanyak tentang diri saya. Boleh? Sebab kadang-kadang orang confuse, ingat Shazli Sam ke kan? Dulu ada tak ada janggut. Dulu lagi lah rambut pendek, janggut tak ada. Orang ingat 20-an. Ingat 20 lebih umur. Kadang-kadang bila tengok sekarang ni bila dah boleh simpan janggut ni, rasa nampak maju sikit lah kan. Ada janggut kan. Okey, nampak matang sikit. Nama saya, tuan-tuan, nama diberi Lokman Helmi bin Halim. Okey, saya berasal daripada Jitra, Kedah. Orang Kedah, orang Kubang Pasu, Kedah. Jadi kalau cakap pelet-pelet tiba-tiba tercakap orang putih tu, minta maaf, tuan-tuan. Sebab orang Kedah memang cakap orang putih. So saya sebenarnya berkerjaya sebagai seorang pegawai tentera. Ya, betul. Seperti mana yang dikatakan oleh Tuan Haji Syed tadi, saya masuk akademi tentera pada usia saya 18 tahun. Sehinggalah saya berkhidmat 22 tahun 2 bulan 5 hari. So sekarang umur saya baru 28 tahun. Betul? Alhamdulillah. Betul, masuk 18, pencen 28. Saya baru saja genap 40 tahun pada Jun tahun lepas. So saya dah genap tempoh perkhidmatan paling awal lah, bersara awal. Ada orang tanya saya, tak naik pangkat ke? Saya memang dah rancang untuk berhenti daripada tentera ni dah 5 kali dah, tuan. Saya mohon untuk berhenti daripada tentera dah 5 kali, tapi ditolak. So saya kata tak apalah, kalau tolak tak nak bagi saya berhenti, bos saya kata tunggu bagi pencen juga. Nasib baik, tuan-tuan, 3 hari lepas TPM baru umum tak ada pencen. Betul tak? Nasib baik saya pencen. Bos kata tunggu sampai pencen dulu. So saya sabar sampai saya tolak pangkat, saya tolak kursus apa semua. Dia pun tak postingkan saya ke mana-mana. Saya duduk di Kuala Lumpur sahaja. So sehinggalah umur saya 40 tahun, saya dapatlah pencen saya. Nasib baik cepat sikit 6 bulan je. Kalau lambat sikit tak ada pencen lah kan sekarang. Okey, itu pun tak tahu lagi. Okey, so saya mula involve dalam industri network marketing sejak berusia belasan tahun. Zaman-zaman belajar sekolah dulu pun dah mula-mula ikut mak. Ikut mak pergi dengar BOP kan. Duduk dekat belakang kan, mak pun bawa, kita pun dengar je kan. Umur belasan tahun dah boleh jadi speaker dah. Ambil pen cerita bisnes waktu tu Skype. Saya ingat lagi, waktu tu umur saya baru 14 tahun macam tu. Mak saya bawa pergi BOP, saya duduk dekat belakang tengok. Dia kata budak ni boleh cakap ni. Dia bagi saya jadi MC je mula-mula dulu, umur 14 tahun waktu tu. Jadi mula jatuh cinta dengan network marketing memang daripada remaja. So saya involve, masa saya belajar dekat UTM pun saya involve dalam industri network marketing. Sampailah saya mula bekerja pun saya involve dalam industri network marketing. Dan Alhamdulillah, tuan-tuan, saya dalam industri network marketing tak lama, lebih kurang dalam 15 tahun ke 17 tahun sahaja. Dan saya buat company pun tak banyak, tuan-tuan. Bukan kata boleh bilang tak, saya rasa tak sampai 5 company yang saya buat. Tapi Alhamdulillah, semua company yang saya buat, saya capai status yang paling tinggi. Dan saya collect jutaan ringgit dalam industri network marketing. So saya dah jumpa beribu orang, bermacam jenis perangai orang, bermacam PL orang, tuan-tuan. Macam-macam kan. Yang datang dulu tak ada SPM, tak ada PMR, tak ada UPSR. Pernah network saya pernah datang daripada Skudai, naik motor jumpa saya dekat Bangi, umur baru 18 tahun, habis SPM, tak belajar, kerja petrol pump saja. Datang kenal saya dekat Facebook saja, tuan-tuan. Saya ingat lagi nama dia Ismail, tak silap saya. Dia datang jumpa saya dekat Bangi, naik motor, tuan-tuan, daripada Skudai pergi ke Bangi, datang jumpa. Dia cakap apa, bang? Dia cakap, bang, boleh tak ajar saya buat network marketing? Saya kata boleh. Yang penting you nak. Sebab this is the only industry yang tak pernah tanya siapa kita. Betul? This is the only industry yang tak pernah tanya, tuan-tuan, tahap pendidikan kita. Adakah nak masa sponsor kita tanya, you degree ke, SPM ke, master? Tak ada. Betul tak? Adakah this is the only industry yang tak pernah tanya pengalaman kita ada ke tidak? Betul tak? Tak pernah tanya, tuan.
Yang datang tak ada pengalaman, yang datang pengalaman 10 tahun, yang datang pengalaman 20 tahun, siapa pun kita. Yang penting you nak ke tak nak. Betul? Betul. You nak buat ke tak nak buat? Betul. Kalau you kata you nak buat, tak ada pengalaman, no problem. Tak ada pendidikan, no problem. Kenapa? Kerana ianya bermula daripada diri kita sendiri, tuan-tuan. Orang yang bawa you masuk dalam industri ni, itu asbab sahaja, betul? Asbab. Allah Ta'ala izinkan, Allah Ta'ala hantarkan orang itu melalui dia. Sebab kita ada agama, tuan-tuan. Tak kisahlah apa agama kita pun, kita percaya kepada yang satu, betul? Tambah kita orang Islam, tuan-tuan, kita berdoa kepada Allah SWT satu hari 5 kali kita sembahyang, betul? Ya Allah, temukanlah aku dengan peluang yang luar biasa. Temukanlah aku dengan rezeki yang mencurah-curah, ya Allah. Ya Allah, temukanlah aku dengan orang-orang yang baik-baik, betul? Temukanlah aku dengan orang yang boleh membawa aku kepada kebaikan. Jadikanlah aku sebagai manusia yang bermanfaat kepada manusia lain. Kerana sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia lain. So mungkin salah satu daripada doa-doa kita, Allah Ta'ala makbulkan daripada orang yang datang bawa peluang ni pada kita, tuan. Kerana hari ni, tuan-tuan, kita tak pernah bersua muka dalam bilik ni, betul? Tuan-tuan tak pernah kenal saya tak pernah kenal tuan-tuan. Tapi hari ini Allah Ta'ala izinkan kita duduk dalam bilik ini. Kita duduk sebagai satu barisan kepimpinan pertama di Malaysia dan juga di Singapura, dan insya-Allah di seluruh rantau Asia, untuk membawa manfaat peluang ini bukan untuk diri kita, tapi mungkin untuk orang-orang di sekeliling kita yang doanya Allah izinkan melalui kita. Mungkin untuk orang-orang yang kita tak pernah kenal, yang doanya Allah izinkan. Hari ini terbukti, tuan-tuan. Saya tak kenal tuan-tuan, betul tak? Tapi hari ini Allah Ta'ala izinkan untuk saya bertemu mata dengan tuan-tuan, untuk menyampaikan satu hasrat yang mungkin ada dalam hati kita yang terbenam. Ya Allah, aku tak mampu bagi harta benda untuk diwarisi. Aku tak mampu untuk bagi jutaan ringgit diwarisi. Tapi aku mampu untuk bagi satu benda yang bermanfaat. Ilmu. Benda yang bermanfaat melalui aku, mungkin untuk orang lain, tuan. Sebab itu, saya daripada hari pertama mula saya dalam industri ini, saya dah tanam dalam hati saya, one day saya akan buka company saya sendiri. Walaupun waktu itu saya melihat, tuan-tuan, saya melihat bukan sikit lama. Saya percaya, tuan-tuan, 20 tahun, 30 tahun dalam industri ini, betul? Kita melihat bagaimana orang jatuh bangun dalam industri ini. Kita melihat bagaimana orang bermusuh kerana industri ini, betul? Betul. Hari ini buat company lain, besok dah tak boleh like status Facebook. Hari ini buat company lain, dah tak boleh duduk minum kopi satu sama. Apa ni, tuan-tuan? Sepatutnya kita jaga silaturahim, betul? Duit boleh datang dan pergi, company boleh bertukar ganti, tapi silaturahim yang terjalin jangan putuskan kerana perniagaan. Tapi sedih hari ini, tuan. Sedih. Saya melihat bagaimana dulu sahabat kita yang tidur satu bantal, besok dia buat company lain, dia tikam belakang kita. Betul? Betul. Sebab apa? Sebab nak sailang downline. Sebab nak bawa orang kau duduk line aku, duduk kaki kiri, duduk kaki kanan, nak pentingkan tekak, nak pentingkan poket sendiri. Orang sanggup bermusuhan. Betul? Ada juga hari ini kita lihat, tuan-tuan, yang dulunya musuh, yang dulunya bermasam muka, yang dulunya saling membenci, tiba-tiba buat satu company, boleh duduk pula tangan atas bau. Ini adalah asam garam. Asam garam pahit manis dalam industri ini. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan dah melalui perkara-perkara ini, betul? Dah lalui perkara-perkara ini. Saya hormat semua pengalaman yang tuan-tuan dan puan-puan ada. Tapi hari ini kita bawa satu syarikat, kita bawa satu company, kita nak bawa satu budaya yang baru. Kita saling hormat menghormati, tuan-tuan. Kita bina atas dasar kasih sayang. Tak apalah, rezeki kau, kalau rezeki kau ada di sini, kita buat sama-sama. Kalau rezeki kau di tempat lain, tak apalah, kita hormat sama-sama. Tapi siapa tahu, tuan-tuan, jika terjalinnya hubungan hati ni, apa pun kita buat, dia akan pasti bersama dengan kita. Betul? Pucuk pangkal network marketing adalah hati. Pucuk pangkal network marketing adalah hubungan.
Pucuk pangkal network marketing adalah silaturahim yang terjalin. Kalau kita boleh pegang hati dia, kalau kita boleh pegang hubungan silaturahim dia, kalau kita boleh jaga dia dengan seikhlas hati kita, tuan-tuan, bagilah apa benda pun kita boleh buat bersama-sama. Betul? Betul. So hari ini tujuan saya datang hari ini, tuan-tuan, saya nak satukan hati-hati kita. Saya nak satukan hati-hati kita supaya kita sebulat suara, tuan-tuan. Kita tekad. Saya percaya perjuangan ini bukan mudah. Perjuangan ini bukan mudah, tuan-tuan. Confirm ada halangan, confirm ada rintangan, confirm ada cubaan yang akan cuba menggaguh-gugat perjuangan ini. Tapi kalau kita boleh tekad bulatkan hati kita, tuan-tuan, insya-Allah kita boleh tempuh perjuangan ini bersama-sama. Sebab itu saya nak kaitkan bagaimana saya bermula menubuhkan Super Grid International Sdn Bhd. Saya bermula, tuan-tuan, bukan mudah. Saya dikhianati, perjuangan macam-macam cerita. Tapi saya tak nak cerita bab tu, tuan-tuan. Saya nak cerita macam mana saya boleh tergerak hati tubuhkan Super Grid ni. Pada awal saya dah tanam daripada dulu, berbelas tahun dulu saya cakap satu hari saya akan buka company saya sendiri. Sebab apa? Sebab saya nak bagi satu benda yang lain daripada yang lain. Saya buka company ini, tuan-tuan, bukan untuk bersaing. Kita tahu dekat luar sana cendawan, syarikat-syarikat MLM tumbuh macam cendawan, betul? Kalau kita cerita company daripada huruf A sampai huruf Z, tak habis cerita. Semua company bagus, tuan-tuan. Kita jangan tear down company orang lain. Semua company bagus. Semua company ada produk yang luar biasa. Semua company ada compensation plan yang terbaik. Kita hormat sama-sama syarikat. Tapi saya tubuhkan Super Grid International Sdn Bhd untuk menjadi added value, nilai tambah. Sebab itu di awal penubuhan itu, sahabat saya, kawan-kawan, kalau tuan-tuan tengok founder-founder syarikat sekarang ni semua sahabat-sahabat saya, kawan-kawan baik, kan? Kita boleh sebut dengan nama dalam ni. Kalau tengok, kita ada Ribobit, kita ada U-Grade, kita ada Superlife, kita ada Yes Global, kita ada Dynest, kita ada macam-macam syarikat-syarikat yang ada sekarang. Semua sahabat-sahabat kita. Baru-baru ini, tuan-tuan, dia orang launching syarikat factory dia orang sini, dia orang jemput saya pergi. Terkejut, saya post dekat Facebook, semua orang terkejut. Bos boleh pergi syarikat ni. Saya kata, this is my friend. Yes, we are competitor. Yes, kita pesaing dalam syarikat. But this is my friend. Leader-leader saya dekat Afrika Selatan, dia kata, this is the leadership yang we want, yang kita nak. This is the matured leadership yang you kena tunjuk bahawa kita lain daripada yang lain, tuan-tuan. Sebab itulah saya tubuhkan Super Grid International Sdn Bhd. Nama pun Super Grid, betul tak? Saya boleh cerita satu-satu pada tuan-tuan kenapa lambang dia SG bulat, circle dia, kenapa color dia merah, kenapa color dia silver. Semua ada maksud yang tersirat. Kalau tuan-tuan tengok, Super Grade ni pun grade yang terbaik. Kita nak super grade yang terbaik di antara yang terbaik. So, di awal penubuhan ni dulu, saya mula-mula dah plan saya punya pencen. Pada waktu itu, askar sebelum dia pencen, dia ada tempoh peralihan, khusus peralihan, 6 bulan khusus peralihan. So dalam tempoh 6 bulan khusus peralihan tu, saya buat R&D, Research and Development. Saya buat comparison di antara beberapa syarikat-syarikat yang dah ada dekat market sekarang. Saya buat comparison dari segi ingredient, dari segi produk, dari segi composition plan. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, composition plan kita unik. Unik, kan? Macam Tuan Haji Syahid kata tadi, kan, binary kena ada 2 kaki baru dapat income. Ini tak perlu ada 2 kaki, tuan-tuan. Ada 1 kaki pun boleh dapat income. Nanti kita huraikan marketing plan ni satu per satu. Saya bermula, tuan-tuan, saya bermula Super Grade ini, kan, bersama dengan sahabat saya, adik saya ni, yang mana pada awalnya dulu dia hanya bekerja dengan saya sebagai designer, kan? Tapi kita absorb dia masuk sebagai co-founder dan juga CEO Perikatan Pegang Muruh untuk Tuan Syafi'i Saiz, untuk bantu saya di peringkat international.
international. Dan alhamdulillah tuan-tuan, kita baru 7 bulan di international market. Kita dah tawan 28 buah negara. Ini mimpi tuan-tuan, mimpi, betul tak? Ini semua kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak mampu buat semua ni. Ini semua Allah Taala izin. Sebab masa peringkat awal kita buat R&D tentang produk ni tuan-tuan, kita buat research. Saya ada terjumpa satu hadis daripada Rasulullah, walaupun hadis ni hadis dhaif, tapi diriwayatkan oleh tiga periwayat. Antaranya diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Antaranya Rasulullah pernah bersabda, sekiranya ada ubat yang boleh mengubati mati, maka amalkanlah Sanna dan Sannun. Saya jumpa hadis ni, saya kaji kenapa Rasulullah pernah bersabda, walaupun hadis ni hadis dhaif, hadis dhaif. Rasulullah pernah bersabda, sekiranya ada ubat yang boleh mengubati mati, maka amalkanlah Sanna dan Sannun. Kalau saya salah tolong betulkan. So kita kaji tuan-tuan, apa itu Sanna dan Sannun ni. Sanna ni adalah sejenis daun Sanna, yang kebanyakan ni di negara-negara Arab dia guna buat teh. Dia rendam daun Sanna ni, dia minum teh tu, teh daun Sanna. Dan kalau kita kaji balik tuan-tuan, punca penyakit datang daripada apa yang kita makan. Betul? Kalau kita makan gula lebih, jadi kencing manis. Kalau makan daging lebih ke, kolesterol naik, darah tinggi. Betul tak? Semua apa yang kita makan berpunca daripada perut, penyakit kita. Jadi sebelum kita rawat apa-apa jenis penyakit yang dalam badan kita, kita kena clearkan dulu perut kita. Kalau kita tengok kebanyakannya suplemen-suplemen lain, dia ambil untuk tambah baikkan, untuk tingkatkan, untuk memperbaharui. Betul? Tapi dia lupa, sebelum nak tambah, sebelum nak tingkat, sebelum nak perbaharui, kena cuci dulu. Betul? Sebab tu Rasulullah kata, sekiranya ada ubat yang boleh mengubati mati, maka amalkanlah Sanna dan Sannun. Sanna ni tuan-tuan, daun Sanna ni, dia satu ingredient yang sangat luar biasa, boleh mengubati semua jenis penyakit kecuali mati. Ini hadis Rasulullah. Sebab itulah kita ambil dalam produk kita yang pertama, SG9 Plus Advance. Main ingredient dia apa tuan-tuan? Sanna. Sebab itu orang makan, orang yang ada sembelit, orang yang susah buang air besar, orang yang ada masalah bengkak-bengkak, orang yang macam-macam masalah, insya-Allah, lepas dia amalkan 1 secet, 2 secet, dia akan ada tindak balas. Dia akan rasa nak membuang, besok dia rasa clear. Sebab apa? Kita kena cuci dulu. Cuci dulu, Sanna, cuci dulu, baru tambah, baru tingkat, baru perbaiki. Faham? Sebab tu main ingredient kita adalah daun Sanna. Seterusnya kita letak lagi lain-lain ingredient. Semua ada berapa tuan-tuan? 19 ingredient. Pergi cari tuan-tuan. Dekat market tak ada. Dekat market paling tinggi 9 saja. Betul? Tuan-tuan boleh buat comparison. Kita ada 19 ingredient dalam satu secet. Kalau tuan-tuan pergi dekat farmasi, nak beli satu-satu ingredient tu agak-agak beratus ribu ringgit habis tuan-tuan. Betul? Kalau nak makan satu-satu tu. Tapi kita formulasikan, kita buat research and development, bagaimana kita boleh combine 19 ingredient ini, boleh duduk dalam satu secet, boleh duduk dalam satu jenis powder, boleh duduk dalam jenis satu bentuk serbuk. Kenapa kita fokus kepada serbuk? Kerana main target saya, mission saya pada waktu itu, saya nak pergi ke international market. Sebab international market ni, produk yang paling mudah untuk lepas adalah dalam bentuk powder. Kalau kita buat dalam bentuk cecair, kalau kita buat dalam bentuk lain, dia punya TNC,
lain, term and condition dia lain, dia punya supporting document lain. Jadi powder ni mudah untuk kita pelopori market-market luar, kan? Yang paling penting, kita dah ada halal certificate, kita dah ada free of sale, kita dah ada MSDS, kita ada FDA USA. Tuan, FDA USA ni company buka 4 tahun belum tentu ada, tuan. Belum tentu ada. Bukan senang nak dapat FDA USA. Kita bayar dekat $16,000 untuk dapat sertifikat ni saja. FDA USA ni dalam kategori Food, Drug and Association International punya, dia paling tinggi, high certificate. Kalau kita ada high certificate ni, mana-mana negara yang kita masuk, mudah untuk lepas, mudah untuk dijadikan rujukan. So kita apply certificate ni, kita bayar lebih $16,000 tuan-tuan untuk dapatkan FDA USA ini sahaja. Dan Alhamdulillah, awal mula, pertama mula, kan, bagaimana saya boleh berjaya sampai ke peringkat international bermula pada bulan 3 tahun lepas. Bulan 3 tahun lepas, saya dihubungi oleh 3 orang daripada Kampala, Uganda. Yang pertama nama dia Kivumbi Abdul Nasir. Saya tengok Kak Lati letak poster dia dalam grup itu. Mana Kak Lati dapat tu? Cari. Oh, cari dekat Facebook. Okey. Kivumbi Abdul Nasir, dia ni Muslim. Dia Islam. Dia asal daripada Kampala, Uganda. Nombor 2 nama dia Moenga Boas. Nombor 3 nama dia Fred Mogema. Dua ni Kristian. So yang pertama ni, dia berhubung dengan saya melalui Facebook. So dia kata, "Bos, saya nampak you buka company you sendiri. Saya nak bersama dengan you." Saya cakap, aku ni tak kenal kau ni, dan tak tahu siapa, sebab kita tak pernah ada pengalaman dengan African. Betul tak? Yang kita dengar, diorang ni keldai dadah lah, scammer lah, macam-macam kita dengar. Jadi kita pun takut sebab kita tak ada pengalaman, kita pun tak ada kawan. Rupanya dia bagi tahu saya dah kawan dengan you dekat Facebook dah lebih daripada 5 tahun. Maksudnya dia dah follow saya dekat Facebook dah lebih daripada 5 tahun. Dia dah tengok progress saya. Dah lama, dia kata. Saya bukan kenal you baru 2-3 bulan. Saya dah kenal you lebih dari 5 tahun. So bila I tahu you buka company you, I nak jadi orang pertama dekat Afrika, 001 Afrika. Saya kata ni biar betul, kan? Kita cakap orang putih pun kadang-kadang betul, kadang-kadang orang putih tak faham, kita pun tak faham. Betul tak? Kan? Jadi terpaksa, tuan-tuan. Memang jadi punya. So apa yang kita buat, daripada bulan 3, bulan 4 dan bulan 5, 2 bulan saya berhubung dengan dia melalui WhatsApp. Kita buat video call, kita buat Zoom, kita buat kita saja sembang nak kenal. Kadang-kadang dia bagi tahu kampung dia dekat pedalaman, daripada kampung dia nak ke Kampala, Uganda, naik bas 15 jam. Dalam bas kadang-kadang telefon, tengah-tengah cakap hang keras, kan? Macam-macam tuan-tuan pengalaman. Dia kadang-kadang keluar daripada kampung, cari internet, nak jadikan cerita tu, kan? Tapi Alhamdulillah, kan, apabila saya tengok kesungguhan dia, sebab saya bagi tahu dia, bagi saya peluang untuk saya belajar dulu. Sebab kita tak pernah bayang, tuan-tuan. Selalunya orang bermula di Malaysia, betul tak? Kita dah ada network yang besar di Malaysia, barulah nak buka pergi Indonesia, baru dah buka pergi Singapura, barulah nak buka pergi Brunei, barulah nak buka pergi Thailand. Ini biasa kita dengar, betul tak? Tapi ini mula-mula buka pergi Uganda terus, tuan-tuan. Pergi Uganda terus. So apa yang dia buat? Dia kata apa? "Boss, trust me." Dia kata macam inilah, Nasir, saya panggil dia. "You are Muslim, I'm a Muslim. Saya percaya you sebab you Muslim sahaja. Kalau you lain, mungkin saya ambil masa lagi sikit untuk saya trust." Saya kata tak apalah, saya hantar pada you 50 kotak saja SG9+. Sebab kita nak try, kita first time. So bila kita hantar, dia kata tak boleh hantar direct ke Uganda sebab immigration dia ada nanti macam-macam, sebab very korupsi. Sana corruption sangat-sangat tinggi, tuan-tuan, dekat benua Afrika. So kita hantar melalui Dubai. Sangkut dekat immigration Dubai. Sangkut, tak ada. Sebab dia dalam kategori food supplement ni, dia kena ada free of sale, dia kena ada MSDS waktu tu. Kita tak ada lagi waktu tu. So sangkut.
So guna under table, bayar immigration Dubai untuk lepaskan 50 kotak ni. Terpaksa buat tuan-tuan, dekat $3,000 juga bayar untuk lepaskan 50 kotak daripada Dubai. So daripada Dubai kita hantar ke Kampala, Uganda. Sampailah di Kampala, Uganda. So bila sampai di Kampala, Uganda, apa yang dia buat? Dia bawa 50 kotak ini pergi ke kawasan pedalaman, kampung dia. Kalau tuan-tuan tengok Crazy of God, tahu cerita yang apa? Betul. Ada God must be crazy tu. Cerita lama kan, yang pakai cawat kan, yang lawak tu kan. Memang macam tu kan. Memang macam tu kan. Jauh di kawasan pedalaman Kampala ni, kampung dia tanah memang buat rumah dia memang buat daripada tanah liat. Memang betul. So diorang ni nak keluar ke bandar untuk dapatkan perawatan ubat, ambil masa 15 jam ke 16 jam. Naik lori, naik 4x4, jauh. So dia masuk ke kawasan pedalaman tu, ada seorang anak gadis umur 18 tahun. Budak ni ada breast cancer. Breast dia sebelah kiri dah buruk, dah bernanah, dah luka teruk. So apa yang dia buat? Dia bagi satu kotak SG9+. Dia bagi. Dia kata, tak apalah, sedekah lah, bagi you makan. Kita nak tengok jadi macam mana. So lepas dia makan tuan-tuan, alhamdulillah, selepas satu kotak, luka di breast dia kering. Yang bernanah tu, kalau breast cancer ni dia buruk tau, dia jadi makan. So dia dah kering, dia dah jadi elok, baik. So dia bagi lagi satu kotak. Selepas 2 minggu dia makan, budak tu kembali sihat tuan-tuan. Ini semua izin Allah SWT. So bila budak tu jadi macam tu, dia jadi satu testimoni yang luar biasa. Dia bagi tahu saya kata biar betul. Saya betul tak percaya kan. Mana saya pun tak percaya, dia kata. Kejap bos, saya ambil video. Dia ambil video tuan-tuan, hantar kat saya. Selamba je. Dia tengok. Memang baik terus tuan-tuan. Yang buruk, yang luknya ni, budak ni tak pernah dapat rawatan sebab jauh duduk pedalaman. So baik dengan izin Allah. So bila baik saja tuan, berita ini mula tersebar. Dia mula tersebar. So macam-macam jenis penyakit yang datang. Yang datang setengah hantar ni, saya tak tahu dia sakit apa, tapi saya rasa dia kanser. Separuh daripada kepala dengan tengkuk dia ni dah tak ada. Kena makan dengan kanser, dah buruk. Ya. Ada seorang pakcik tu duduk baring je. Selepas dia makan, baik, sihat, luka baik, semua naik baik, alhamdulillah boleh bangkit duduk. Macam-macam testimoni yang luar biasa tuan-tuan yang datang selepas satu persatu. Lepas tu kata bos, hantar lagi. Saya dah pening kepala. Alah, macam mana aku nak hantar? Itu hantar 50 je, betul tak? Ni nak hantar lagi sebab apa? Kita kena belajar the process of documentation. Kita kena tahu dari segi authority negara tersebut. Tak sama tuan-tuan. Setiap negara berbeza. So we learn a lot. Dan kita belajar banyak benda. Kita refer dekat KKM, diorang pun tak tahu kadang-kadang. Kita kena refer ke international, kena refer ke health ministry negara tersebut. Macam mana kita nak penetrate. Sampailah kita dapat offer daripada Nigeria. Tuan-tuan, Nigeria ni, tuan-tuan benua Afrika ni besar ni tau. Kita ni, Malaysia ni, besar ibu jari kelingking je. Malaysia ni 32 juta penduduk, betul? Tuan-tuan, Nigeria sahaja, Nigeria paling atas, dekat atas, Ghana, Nigeria 224 juta penduduk. Nigeria offer kepada kita untuk kita supply produk ni di hospital di Nigeria. Tuan-tuan, tu Nigeria saja tau. Nigeria dekat atas tau. Bawah ni South Africa. South Africa ada 84 juta penduduk. Kenya 67 juta penduduk. Saya nak pergi Kenya minggu depan. Sampai. Ada dekat 5,000 orang tengah tunggu saya dekat Kenya sekarang. Tuan-tuan, bermula daripada Kampala, Uganda, kita mula melebarkan sayap.
Kampala Uganda tengah-tengah tuan-tuan. Uganda sebelah kanan atas South Sudan, atas sekali Sudan, kanan bawah Somalia, Mogadishu, bawah lagi Kenya, Tanzania, sebelah kiri DRC Kongo, sebelah atas. So ini baru East Africa. Dia ada South Africa, East Africa, West Africa, North Africa. Nigeria, Ghana sebelah atas. DRC Kongo, kita ada 3 country stokis dekat DRC Kongo. Tuan-tuan, DRC Kongo cakap orang putih tak faham. Saya kalau nak cakap dengan dia, kena ada translator. Kalau kita meeting, dia kena lantik satu translator. Dia cakap France translate English cakap English translate Kedah. Tapi tuan-tuan, cakap tak faham. WhatsApp kena pakai Google Translate. Ni apa benda pula dia hantar ni? Hantarlah Google Translate. Pertama kali saya deal dengan dia, saya ingat dia kurang ajar. Sebab dia orang ni cakap, dia Google Translate tau. Dia Google Translate, dia jadi kurang ajar tau. Apa benda dia kurang ajar dengan aku ni? Macam tu lah, kita marah. Saya marah dia balik. Lepas tu dia kata apa? Bos, sorry, saya tak faham English. Oh, patutlah pun. Patutlah dia punya translate tu memang direct translate. Kata dia ni kurang ajar dengan aku ni. Apa benda ni kan? Rupanya tak, dia tak faham. Kita pakai Google Translate, kita kena faham satu. Apa benda dia nak cakap ni? Apa benda dia cakap? Tak faham tuan-tuan, tiba-tiba duit jatuh je. Dia boleh hantar. Kita ada 3 country stokis dekat DRC Kongo. Sampai sekarang cakap tak faham. Tak faham tuan-tuan. Tak faham. Dia suruh saya buat Zoom, saya tak tahu nak cakap apa. Apa benda nak cakap ni? Kena ada translator pula. Okey. So, itulah antara pengalaman kita tuan-tuan. Tapi alhamdulillah, apa yang saya nak cerita tuan-tuan, di Uganda, di Kampala Uganda kita ada 1 office. Di Kenya kita ada 2 office. Di South Sudan kita ada 1 office. Di Tanzania kita ada 2 office. Di Dar es Salaam dan juga satu lagi Tanzania, Dodoma. Sampai hafal lah negara-negara dia kan, ibu negara dia kan. Dar es Salaam ni dekat bawah sikit, dekat tepi laut. Okey, dekat South Africa kita ada 2 office. Dekat DRC Kongo kita ada 3 office. Dekat Nigeria kita ada 2 office. Ini semua kita bermula baru 7 bulan. Dan saya baru pertama kali sampai ke South Africa pada hujung Oktober yang lalu. Hujung Oktober lalu saya dijemput. Nanti kita boleh tengok video. Saya dijemput ke South Africa. Saya pergi dengan Tuan Syafiee 18 jam tuan-tuan flight. Pening kepala. Naik sampai Doha, Qatar, transit, naik lagi. Saya ingat dah sampai, ingat 2 jam, rupanya lagi 12 jam lagi. Ya Allah, pening. 2 hari atas flight saja. Kita tak tahu. Kadang kita naik malam sampai malam, sama je kan. So kita sampai di South Africa, Johannesburg, South Africa pada hujung bulan 10 hari tu. Saya dijemput ke South Africa. Saya nak pergi ke Cape Town, tapi tak sampai ke Cape Town insyaAllah. Balik daripada Kenya, saya plan untuk ke Cape Town sebab kita dah buka office. Tu lah, kampung balik insyaAllah. Nanti kita boleh bincang lah. Saya akan ke Cape Town pula sebab kita dah buka office dekat Cape Town. Saya pergi ke Johannesburg. Sampai di sana airport. Tunggu dekat airport ni, saya rasa dekat 30 orang ke 50 orang. Macam presiden sampai. Kita rasa, weh, ini dah macam artis ni. Salah tempat ni kan. Macam nak patah balik kan. Siap bendera semua. Bendera kan. Aye, South Africa. Ni mati lah kita ni macam ni kan. Siap ada bodyguard 2. Bodyguard lah. Macam ni bang, tinggi. Bodyguard. Dia jemput daripada airport, bawa pergi ke hotel. Lebih kurang dalam 1 minggu lebih juga saya ada di Johannesburg. Saya pergi ke Centurion dan juga Pretoria. Kita buat soft launching 3,000 ke 4,000 orang waktu tu di Johannesburg. Yang datang ni dia ada 9 provinsi. Tak silap saya, South Africa ada 9 provinsi. So setiap provinsi ni ada chief dia, ada king lah, ada king. Macam kita lah, 14 negeri kan, ada raja kan. Dia pun sama. Dia 9 provinsi ada king. So daripada 9 tu ada 2 king dia turun. Datang jumpa saya. Dia kata apa? I'm proud of
you. Dia kata, sebab I have a people, dia kata, but I don't have money. Dia kata dia ada orang, dia ada tanah, tapi dia tak ada power macam ahli politik. Sebab dia dah jadi republic, so dia dah tak ada power. Tapi dia kata kebanyakannya rakyat dia datang jumpa dia, nak minta tolong, minta kerja, minta apa semua. Sebab population sangat banyak, besar tuan-tuan. South Africa ada 84 juta. So diorang ni memang ramai. Memang ramai. So tahap kasta ni, kalau di Johannesburg tu, dia memang kawasan elit. Kawasan kalau kita tengok shopping mall tu, memang mewah-mewah. Orang kaya-kaya lah. Yang kaya-kaya betul. Tapi kalau pergi ke Pretoria ni agak kawasan pinggir bandar sikit, dia jenayah terlampau tinggi, crime terlampau tinggi. Rambut kita ni pun, kalau dia nampak, dia boleh datang rompak rambut kita. Dia boleh jual. Betul. Saya pergi, saya buka rambut macam ni, dia pegang-pegang kan. Kita tak pernah jumpa rambut panjang-panjang macam ni kan. Dia kata, bos, jangan tunjuk rambut-rambut macam ni, jangan tunjuk rambut-rambut macam ni. Nanti diorang tahan, diorang gunting. Boleh rambut. Dia semua rambut kerinting, halu semua. Boleh jual. Rambut pun boleh jual. Memang lawak. Sebab dia orang punya ada satu bangsa nama dia bangsa Zulu. Bangsa Zulu ni satu dia orang Afrika sendiri pun takut dengan bangsa ni. Zulu. So pukul 6 petang dah tak berani keluar lah. So kita nak keluar je memang ada bodyguard lah kiri kanan. Sebab saya duduk dekat sana, saya try lah. Memang dia direct approach punya. Dia direct approach. Saya tengah waktu tu saya terlepas makan, saya pergi sekejap kat tepi tu, saya nak isap rokok. So dia datang dengan saya, I like your shoes, give me your shoes. Macam tu je. Saya kata, oi, dia betul ni kan, selamba direct je. Tapi saya punya bodyguard datang, dia lari lah. So dia very high crime, dia punya jenayah sangat-sangat tinggi. So peluang pekerjaan susah dekat sana. Susah. Nak dapat $10, $20 pun susah. So peluang pekerjaan susah. So diorang sakit lagi lah. Kalau sakit memang tak ada lah, memang susah lah nak dapat rawatan. So King dia datang jumpa saya, dia kata apa, I'm really appreciate, please make me proud. King dia kata dengan saya, please make me proud. Dia kata, I'm really appreciate. Dia kata sebab tak pernah ada orang datang tempat sini buat macam ni, nak bagi peluang bukan saja kesihatan tapi juga kekayaan kepada rakyatnya. Saya buat training tuan-tuan. Dia kata bos, besok ada leaders meeting. Macam ni lah kan, leaders meeting. Dia kata, berapa orang? Ada dalam 400 orang. 400 orang leaders meeting. Saya kata, leaders meeting selalu 30, 50 je. Ini 400. Buat dekat mana? Buat dekat church. Buat dekat gereja. Dia bawa saya pergi. Saya pergi tuan-tuan, masuk-masuk, ya ilaha illallah, 400 orang dalam gereja ni. Duduk bersila ni. Duduk super grade, ayah, super grade. Mana datang pun saya tak tahu lah. Semua dia kata, ini adalah wakil-wakil daripada provinsi-provinsi tadi tu. So dia datang, yang datang 13 jam, 14 jam, 15 jam datang nak jumpa kita. Memang kena serbu kan. Memang kena serbu. So soft launching kita tu dapat liputan daripada television. South Africa Celebration TV. Masuk TV tuan-tuan. Masuk TV. Ada syarikat Telkom datang. Buat apa nama? T-Mobile. E-Mobile kan? E-Mobile. Macam kita Telkom lah. Dia datang buat liputan kita punya soft launching tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan kita buat BOP, depan ada 5,000 orang tuan. Apa perasaan tuan? Masya Allah. Masya Allah So, itu pengalaman yang saya tak boleh lupakan. Dia punya launching daripada pukul 8 pagi sampai pukul 12.30 malam. Dia punya launching. Sebab apa? 8 pagi sampai pukul 12 menyanyi sahaja. Sebab budaya dia memang suka menyanyi dan menari. Sebab tu budaya dia, kalau kita dalam MLM ni kan, kita nak orang yang hyper, orang yang ni kalau kita buat event kan, ada orang tak payah suruh kan. Memang kena suruh berhenti. Dah lah tu. Dah 4 jam ni, dah tu. Dia orang kita kena suruh dia duduk. Orang kita ni kena suruh bangun, dia kena suruh duduk. Dia lead, dia memang wanita. Sebab dia punya budaya, dia happy dia nyanyi, dia sedih pun dia nyanyi. Mati pun nyanyi.
Kahwin pun nyanyi. Bayangkan tuan-tuan, 4 jam kami menyanyi, menari. Saya dengan Tuan Syafiq ni habis dah pemira-mira ni. Bila nak start ni? Bila nak start ni? Dah 4 jam setengah hari, 4 jam setengah. Betul tuan, 8 pagi, 12.30. Pukul 2 baru start. Bagi makan dulu, pukul 2 start menyanyi lagi. Kita boleh present lebih kurang dalam 1 jam lah. Kita ambil masa untuk buat presentation kan, 1 jam bagi dia orang faham. Lepas tu dia punya high tu sambung sampai pukul 6, balik malam sembelih lembu pula, makan malam pula. Datang. Masya Allah. Banyaklah pengalaman yang kita dapat di sana tuan-tuan. Itu antara apa yang saya nak kongsi dengan anda. Bahawa sekiranya kita berada dengan niat yang betul, insya-Allah Allah Ta'ala akan permudahkan. Sebab tu saya selalu percaya, apa yang terjadi dalam hidup kita pasti ada asbab musababnya. Pasti ada hikmahnya. Kita tak pernah terbayang, betul tak? Tadi Tuan Haji Syahid kata kan, kita dah lama dalam industri marketing. Ini company baru, kita kena belajar baru. Kita kena tingkatkan